Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ada 30 orang yang pernah melihat Dajjal di dalam muka bumi ini. Pada zaman Rasulullah, ada seorang lelaki bernama Tamim ibni Aus ibni Ad-Dari. Lelaki ini orang Arab yang beragama Kristian. Dia menaiki kapal bersama dengan kabilah Dukham dan Duzam. Pergi ke mana? Tak diperincikan. Kata Tamim, waktu kami sampai di tengah-tengah laut, kami dipukul oleh ombak yang kuat sehingga kami hilang arah tuju. Selama 30 hari kami berada di tengah laut dan akhirnya kami sampai ke pulau yang kami sendiri tak tahu di mana pulau tersebut. Kami pun bergerak ke pulau tu. Kami pun berehat di pulau tersebut. Tiba-tiba keluar seekor binatang yang pelik. Binatang ni berbulu lebat sehingga menutup seluruh tubuhnya. Kemudian binatang itu mendekati kami dan dia berkata, "Siapa kalian?" Kami pun menjawab, kami adalah pemuda-pemuda Arab Kristian daripada semenanjung tanah Arab. Tamim pun bertanya kepada binatang tersebut, "Siapa kamu?" "Ana Al-Jassasah." 30 orang itu pun bertanya, "Jassasah itu apa?" Dia tak jawab. Dia berkata, di tengah pulau ada satu orang yang sudah lama menunggu kabar berita daripada orang lain. Mereka pergi ke tengah pulau tersebut. Kata Tamim, kami pun masuk ke dalam gua. Kami mendapati dalam itu ada seorang lelaki, tubuhnya begitu besar. Dia bersandar ke dinding gua itu dalam keadaan kedua-dua tangan dan kakinya diikat dengan satu rantai besi dan tak boleh bergerak. Kedua-dua pahanya dirapatkan ke dadanya. Kemudian lelaki yang berambut kerinting itu bertanya kepada kami, "Man antum? Kamu semua ni siapa?" "Kami dari semenanjung tanah Arab. Naik kapal dan dipukul ombak sehingga sampai ke pulau ni." "Siapa kamu?" Dia tidak menjawab. Kemudian dia bertanya beberapa soalan kepada kami. Soalan yang pertama, lelaki ini bertanya, "Apakah kamu semua mengetahui tentang tasik Tobariyah?" Pemuda tersebut menjawab, "Tahu." "Macam mana dengan keadaan tasik itu?" "Oh, airnya masih banyak." Lelaki itu berkata, "Satu hari apabila kamu lihat air tasik itu hampir kekeringan, maka ketika itulah aku akan keluar dan dilepaskan." Tasik Tobariyah ini di mana? Sea of Galilee. Tasik ini berada di Israel. Setiap tahun, tasik ini akan mengalami kesurutan air, sedikit demi sedikit. Amazing as Israel is with its natural wonders, there are some things the Jewish state just hasn't cracked yet. After 5 consecutive years of drought, the water authority stated that the deficit in Israel's natural water reserves is substantial. The authority said that even if we have an above-average rainfall this year by the coming winter, the Sea of Galilee will still remain beneath the red line by the end of next winter. Lelaki itu tanya soalan yang kedua, "Bagaimana keadaan di ladang Baisan?" Mereka menjawab, ladang itu sekarang masih mempunyai banyak pokok kurma dan berbuah dengan banyak. Lelaki yang kena ikat tu berkata, "Satu hari, ladang tu tak akan lagi mengeluarkan buah." So di mana ladang Baisan ni? Dia berada di Palestin. Dahulunya, 1400 tahun yang lalu, ladang Baisan merupakan ladang kurma. Dan hari ini ladang tu menjadi tanah yang lapang. Dan apa lelaki yang kena ikat tu berkata, "Apabila kalian melihat ladang Baisan tidak lagi mengeluarkan buah, maka ketika itu zaman untuk aku muncul telah semakin hampir." Ketiga, lelaki itu bertanya, bagaimana keadaan mata air Zuhar? Mereka menjawab, mata air Zuhar masih mengeluarkan air yang banyak. Lalu lelaki itu berkata, "Mata air itu akan kering." ada pendapat dan para ulama yang alim buat kajian bahawa mata air Zuhar ini merujuk kepada Laut Mati. 1400 tahun yang lalu, penduduk di situ menyebut sebagai Ain Zuhar. Dan sekarang air di situ semakin hari semakin kurang. Soalan yang keempat, lelaki ini bertanya, "Apakah Nabi yang tidak pandai membaca dan menulis telah pun diutuskan?" Mereka menjawab, ya, Nabi ini telah diutuskan oleh Allah dan beliau telah pun berhijrah dari Mekah ke Madinah. Lelaki tersebut bertanya, "Adakah dia berperang dan diperangi?" ya, Nabi itu diperangi. "Adakah dia menang?" Ya, dia menang di setiap peperangan. Maka lelaki itu pun berkata, "Alangkah beruntungnya siapa yang mengikut Nabi tersebut. Sesungguhnya hanya kalian sahaja yang diizinkan oleh Allah untuk sampai ke pulau ini. Dan aku yang diikat ini adalah Al-Masih Dajjal."